Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih lagi bersama dengan Santai Sejarah. Video kali ini cikgu akan kongsikan tajuk-tajuk fokus SBM 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi. Kita sambung perbincangan tajuk-tajuk fokus macam mana kita nak belajar. Selepas kita dah habis belajar semua topik, kita nak ulang kaji. Cikgu dah ulang kaji bab 10, cikgu dah ulang kaji bab 9, bab 8, bab 1 dan 5. Kali ni ialah bab 7 pelajar. Okey, bila kita nak pergi bab 7, tumpuan cikgu ialah kepada 3. Kepada 3 berdasarkan pandangan cikgu, rangkuman daripada modul-modul hebat di luar. Tumpuan kita ini ialah kepada tengok jeng ni, tengok. Jawatan kuasa, hubungan antara kaum, sistem ahli dan sistem pendidikan. Ada 3 yang cikgu nak bagi tumpuan. 1, 2, 3. Kali ni, video kali ni, cikgu nak ambil 1. Jawatan kuasa, hubungan antara kaum. Sekali lagi cikgu ingatkan, tajuk ini, tajuk 11, ada 4 bab, 1 soalan, insya-Allah bersama dengan anak-anak. Jadi, kalau kita nak belajar, cikgu dah bulat ada di sini. Oh, macam mana kita nak belajar cikgu? Kita belajar 11.2 berkaitan dengan jawatan kuasa. Nama pun jawatan kuasa, AJK kan. Jawatan kuasa, hubungan antara kaum. Apa yang kita nak tengok ialah bagaimana kerjasama antara kaum-kaum di tanah Melayu. Jadi tumpuan kita ni, kalau kita nak tengok, cikgu saya nak belajar apa? Apa yang kita nak belajar, apa yang kita nak baca, apa yang kita nak faham, ada berapa? Cikgu, ada berapa cikgu? Ada 4 anak-anak. Sebab ia ditubuhkan. Bila? Kenapa dia ditubuhkan? Kalau kita baca di sini kan ada nampak. Siapa yang terlibat? Jawatan kuasa yang terlibat. Peranan CLC. Kesan CLC. Baik. Ada 4 itu anak-anak. Ada 4. Kalau kita tengok di sini, senangnya soalan yang pertama tu kan. Maksudnya kalau jawatan kuasa hubungan antara kaum ni kalau keluar, selepas kita baca lebih kurang dalam 2 muka surat saja. Soalan pertama, namakan aja. 2. Kaum terbesar yang terlibat dalam jawatan kuasa hubungan antara kaum. Dia dah bagi sini 3. Kita bagi 2. Dia nampak bulat ni 3 kan? Kita bagi 2. 2 daripada 3 mana? Senang je. Melayu. Kita pun tulis lah. Boleh tak tulis panjang? Boleh. Kaum yang terlibat ialah kaum Melayu. Kita tulis simple saja. Melayu. Cina. Kalau ini okey. Kalau ini salah. Ini negara. Cina. Nak tulis 3. Cikgu saya tak yakin lah. Tambah lagi. India. Okey. Nyatakan matlamat. Matlamat ni sebab objektif. Matlamat. Dia ditubuhkan 4 markah. Kalau kita nak nampak matlamat penubuhan, jawatan kuasa hubungan antara kaum. Cikgu dah letak macam ini sebab cikgu dah tulis JSAK, kita tulis macam ini. Ini tak dibenarkan jangan buat akronim ni. Tulis penuh. Cikgu nak ringkaskan saja Ialah baik. Mana kita nak ambil? Mengkaji hubungan kaum secara mendalam. 1. Membetulkan keadaan politik, ekonomi dan sosial. Sampai sini tutup. 2. Supaya wujud pembahagian yang adil. 3. Wujudkan keadaan harmoni dan muhibah. 4. Ada 4 anak-anak, 4 jawapan.
Di sini ada 4 yang boleh kita ambil sebagai jawapan. Dia punya tips dia ialah M. M lah. M ini kita akan dapat jawapan lah. Kalau kita nampak itu apa dia? Mengkaji. Kita buat mengkaji, ada perkataan mengkaji. Nama jawatankuasa hubungan antara kaum, mengkaji berkaitan dengan kaum. Tambah aja kaum belakang ni. Kaum. Membetulkan. Apa dia? Pembagian kuasa. Mewujudkan. Okey. Dapat 4. Ini soalan fakta. Soalan kebat C. Dia minta kita ulaskan pelajar. Telah menjadi pemangkin. Pemangkin macam penyebab yang membawa lah. Bila kita nak jawab macam ini kan, dia sudah tentu kita kena memahami bahawa antara pemangkin yang lebih detail, mungkin kita katakan adanya perpaduan. Kan? Adanya perpaduan kaum. Perpaduan lah. Kenapa adanya perpaduan kaum? Sebab dia dah mengkaji hubungan kaum secara mendalam. Yang melibatkan, kait balik. Kita letak perpaduan. Apa itu? Kita kaitkan dengan sini. Pelajar masukkan kaum. Masukkan kesan. China, India, Melayu. Kesannya apa? Kesan kepada ekonomi, kesan kepada politik. Okey pelajar. 4 markah pelajar. Jangan kita hilang. Okey. Cikgu tunjuk satu lagi anak-anak. Ini satu contoh soalan. Bila kita nak baca, yang ini saya dah dapat apa? Sebab, dah ada Sebab ada. Sebab dia ditubuhkan. Jawatankuasa belum soal. Kesan dah ada. Yang kita jawab ni kesan. Baik. Kalau kita tengok satu soalan cikgu ambil daripada modul jaguh tingkatan 4 kan. Okey, cuba kita tengok. Nyatakan objektif. Sama lah. Macam soalan cikgu bagi kan. Nyatakan objektif. Kalau kita bulatkan di sini, objektif. Nyatakan objektif. Pembentukan jawatankuasa. Tadi kan kita ada 3M tadi. Kan ada 3M. Tengok balik jawapan dah ada atas ni. Ni nak satu je. Kita ambil sini. Maka satu saja pelajar. Tengok. Yang kedua. Tadi tokoh kan. Soalan tadi tak ada. Yang ini. Nyatakan wakil kaum Melayu. Nampak? Mungkin kita ambil yang paling mudah lah. Paling mudah kita ingat. Yang selalu pelajar jumpa. India sukar sikit sebab pelajar selalu ingat EEC Turaisingam. Sebenarnya Doraisamy. Okey. Datuk Onn Jaafar, ini antara nama yang popular. Tan Cheng Lock juga nama yang popular. Doraisamy. Bermaksud mungkin di sini pelajar dia akan hilang satu markah lah. Sebab dia ingat EEC Turaisingam. Dia ingat Witi Sambadan. Jadi tak nak. Okey. Next. Peranan. Tadi wakil. Ini peranan pelajar. Peranan ni apa tujuan dia? Apa peranan yang dibuat untuk menyelesaikan isu yang melibatkan pertikaian antara kaum. Nampak? Nampak banyak jawapan yang boleh kita ambil. Dia dah cadangkan jawapan. Bagus modul cikgu-cikgu. Nampak? Kalau kita katakan selepas jawatankuasa hubungan antara kaum, dia akan ada pilihan raya kan? Ambil ni. Pilihan raya yang berperingkat kedua apa? Bersetuju agar orang Melayu wajar ada kedudukan. Semua kaum. Ini bersetuju. Ini semua kaum. Semua kaum bersetuju agar kedudukan istimewa orang Melayu diberi kepada Melayu sebab orang Melayu majoriti. Dan dapat taat setia. Semua masyarakat mesti taat setia. Ini antara 3 jawapan. Dan bila orang bukan Melayu mengiktiraf orang Melayu juga nampak yang keempat ni. Kita toleransi kan. Bersetuju agar kewarganegaraan kepada bukan Melayu ini juga dibuka dan penting. Okey, ini fakta. Kalau pelajar tengok tadi, cikgu dah terang benda yang sama. Muafakat. Dia akan kembali kepada inilah Kalau pelajar tengok. Okey, kita dah jawab apa?
Saya dah jawab banyak ni. Sebab ditubuhkan dah ada. Jawatankuasa terlibat ada. Peranan CLC dah ada. Kesan pun dah ada. Jadi, sekurang-kurangnya kita belajar sikit anak-anak. Boleh membawa dan memahami bahawa pentingnya tajuk ini. Kalau kita faham, insya-Allah anak-anak boleh jawab dengan baik. Okey? Ada bonus. Cikgu akan tunjukkan satu lagi video yang cikgu dah buat. Cikgu akan masuk bersama untuk memantapkan lagi pengukuhan anak-anak. Okey, tengok video selepas ini. Dan yang keempat ni, telah menjadi pemangkin. JAK ni, jawatankuasa JHAK menjadi pemangkin, penyebab ke arah kemerdekaan. Dia minta kita ulaskan. Macam mana dengan ada jawatankuasa hubungan antara kaum ini? Baik, dia dah sebenarnya menjawab apa yang ada di atas. Dia berkait dengan jawapan ini. Kalau kita tengok, markah dia 4. Kalau kita nak, ia menjadi pemangkin kerana apa? Kalau kita tengok di sini, cikgu letak warna ni, pelajar akan nampak kerana apa yang pertama. Satu, politik sudah semakin stabil. Bila politik stabil, kenapa stabil? Sebab ekonomi kita semakin berkembang. Sosial pula, dari segi sosial, wujudnya perpaduan kaum. Kita nampak, itu dah dapat 3 markah. Jadi secara tak langsung kita nampak macam mana saling wujudnya sikap hormat, menghormati. Bila hormat menghormati, dia akan timbulnya perasaan rasa patriotik. Bolehlah. Ini jelas menunjukkan bahawa jawatankuasa hubungan antara kaum menjadi pemangkin kepada kemerdekaan negara. Okey. Pendek saja kita belajar. Ini cikgu guna apa? Cikgu guna modul sejarah pasca PKP ni. We Deliver ni, Perak. Okey. Itu saja. Terima kasih. Kita jumpa lagi.